Pada awal tahun 1890-an, pengusaha British juga telah membuka estet-estet getah di sekitar Batu Gajah. Antaranya ialah Ladang Kinta Kellis, Ladang Kinta Valley, Ladang Harewood, Ladang Sengat dan lain-lain. Antara pengusaha British yang paling terkenal di Batu Gajah ialah William Kelly Smith dan Alma Barker. William Kelly Smith berasal dari sebuah kampung bernama Kellis di bahagian timur laut Scotland. Beliau telah datang ke Tanah Melayu pada tahun 1890 ketika berusia 20 tahun. Semasa di Pulau Pinang, beliau telah berkenalan dengan Alma Barker iaitu seorang kontraktor di Kinta. Beliau kemudiannya berjaya di Batu Gajah sebagai pengusaha ladang getah Kinta Kellis Estate dan Lombong BJ Timah Kinta Kellis Dragging Company. Hartawan Kelly Smith telah membina sebuah bangunan yang besar dan indah bagi kediaman keluarganya. Bangunan yang diberi nama Kellis House mula dibina pada tahun 1910. Bangunan 3 tingkat itu dibina mengikut rupa bentuk sebuah di Istana India. Tukang-tukangnya juga dibawa khas dari Madras. Bangunan mempunyai 14 bilik, sebuah sila dan terowong. Rahsia itu juga dilengkapkan dengan lift yang pertama di Tanah Melayu. Di tingkat kedua akan dibina sebuah parantai ngisi dengan lantai simen. Berita mengenai bangunan itu pernah disiarkan dalam Akhbar London Financial pada tahun 15 September 1911. Akhbar itu menyifatkan bahawa rumah ketua pengurus ladang Kellis itu mungkin yang paling unik di seluruh Timur Jauh, baik dari segi bentuk maupun rupanya. Siapakah itu William Kelly Castle? William Kelly Smith dilahirkan pada 1 Mac 1870. Beliau merupakan seorang anak petani yang tinggal tidak jauh dari kampung yang dikenali sebagai Kellis. Bapa William mempunyai sebuah ladang yang dikenali dengan nama Estate Kellis. Kampung yang diduduki oleh William terletak tidak jauh dari Bandar Agin, iaitu di utara timur Scotland. Ibu William dikenali dengan nama Kelly. William telah mencantumkan nama ibu bapanya dengan menggunakan nama Kelly Smith. Semasa berumur 20 tahun, William telah mengambil keputusan untuk ke Tanah Melayu dan kemudiannya berlayar daripada pelabuhan di selatan England ke Pulau Pinang. Apabila Kelly tiba di Pulau Pinang, beliau telah berjumpa dengan Alma Barker dan kemudiannya telah diberi kerja menolong menjalankan kontrak membuka jalan raya di daerah Kinta. Pada masa itu, William ada kalanya menginap di Batu Gajah dan turut melawat pejabat tanah daerah itu. Apabila kontrak membuka jalan di daerah Kinta selesai, William Smith menerima bayaran yang agak lumayan. Semasa beliau melakukan kerja-kerja membuka jalan raya di Kinta, beliau terdengar cerita berkenaan dengan rancangan pembukaan ladang getah. Semasa beliau berada di pejabat tanah di Batu Gajah, beliau juga mendapat tahu berkenaan dengan orang Melayu yang menjual tanahnya. Oleh itu, William Smith telah mengambil keputusan untuk membuka ladang getah dengan membeli tanah daripada orang Melayu berkeluasan 500 ekar. Dengan itu, beliau telah menjalankan usaha menebang hutan dan menanam anak pokok getah di tanah tersebut. Maka beliau telah menamakan ladang tersebut sebagai Kellis. Langkah-langkah awal terbinanya Kelly Castle. William Kelly Smith telah membuka sebuah syarikat yang dinamakan Kellis Rubber Company dan saham-saham dijual di Stock Exchange di London. Pada masa itu, saham-saham dan ladang-ladang getah cukup laku di London dan William memperolehi modal tambahan yang membolehkan beliau membeli tanah lain dan menanam getah di situ. Pada tahun 1902, William Smith, seorang kaya dan belum berkahwin, telah berlayar ke England bagi menyelesaikan hal ehwal syarikat dan saham-sahamnya. Selepas beberapa bulan, beliau berlayar semula melalui kapal syarikat P&O. Semasa di atas kapal, beliau telah bertemu dengan Agnes Smith yang berasal dari bandar London. Dalam pelayaran yang memakan masa selama 3 minggu, William Smith dan Agnes Smith mula menjadi rapat dan apabila mereka tiba di Pulau Pinang, kedua-duanya bersetuju untuk berkahwin. Semasa William baru berkahwin, rumah kediamannya di ladang tidaklah begitu besar. Di kawasan rumahnya, beliau telah menanam beberapa batang pokok dan bunga. William juga telah membeli sebuah motorkar untuk
kegunaan mereka sekeluarga dan juga memudahkan Agnes untuk keluar dan berkenalan dengan jiran-jiran mereka di Batu Gajah. Pada tahun 1904, William telah dikurniakan oleh seorang anak yang bernama Helen Agnes. Kelahiran Agnes telah memberi galakan kepada William untuk merancang pembinaan rumah yang lebih sesuai untuk mereka. Namun begitu, setelah kelahiran Agnes menjadikan William Smith bertambah kaya dan perancangan untuk membina bangunan ada di fikiran beliau. Pada tahun 1915, anak lelaki Kelly Smith dilahirkan di bangunan pertama. Beliau menamakannya Anthony. Sebelum anaknya lahir, William sudah bercadang untuk membina sebuah bangunan yang lebih besar dan indah yang sehingga kini dapat dilihat oleh masyarakat, iaitu Kelly Castle. Misteri Kelly Castle. Menyadari situasi kewangan beliau yang baik, William bersetuju dengan cadangan isteri beliau. Tambahan pula isterinya itu bakal mewarisi dana sebanyak 300,000 pound sterling yang dianggap lebih dari cukup untuk membiayai rumah kediaman mereka. Setelah Agnes melahirkan anak sulung mereka Helen pada tahun 1904, William tanpa lengah lagi terus mengusahakan pembinaan kediaman baru mereka. Dalam tahun yang sama, William telah berurusan dengan sebuah firma kewangan dari Singapura untuk memperoleh dana pendahuluan sebanyak 24,000 pound setahun selama 3 tahun. Pembiayaan kewangan ini dikatakan untuk pembangunan ladang milik beliau di samping pembinaan rumah baru keluarga tersebut. Pembayaran balik atas dana pendahuluan tersebut akan dilunaskan sebaik sahaja pemegang amanah perniagaan keluarga Agnes melepaskan dana yang diamanahkan kepada mereka. Setahun selepas perancangan pembinaan dibuat, William telah menerima berita yang kurang menyenangkan. Pemegang amanah dana milik isterinya telah memaklumkan bahawa dana berjumlah 300,000 pound itu hanya akan dilepaskan dalam tahun 1908. Tambah menyulitkan lagi apabila firma kewangan dari Singapura yang menyediakan dana pinjaman kepada William turut mengalami nasib malang. Mereka terpaksa menghentikan pembiayaan kepada William kerana firma itu sendiri mengalami kegawatan ekonomi akibat dari kesan prestasi perniagaan mereka yang teruk di Indonesia. Untuk keluar dari kemelut kewangan ini, William telah meminta Agnes menulis surat kepada kerajaan kolonial untuk memohon dana bantuan sebanyak 50,000 pound. Permohonan tersebut diterima tetapi dengan nilai separuh yang dipohon dan akhirnya nilai akhir yang disetujui dipinjamkan oleh kerajaan kolonial kepada Agnes adalah sebanyak 10,000 pound. Kerana pemerintah kolonial yang dikatakan skeptika terhadap keupayaan Agnes membayar balik pembiayaan yang dimohon telah mencabar William untuk meneruskan juga pembinaan kediaman baru mereka. Kesempitan kewangan ini menyebabkan William terpaksa menjual 2/3 kawasan ladang milik beliau bagi tujuan pembayaran balik dana yang dipinjam. Malang permit konsesi milik William melalui aktiviti pelumbungan biji timah telah ditamatkan selain kehilangan ternakan kuda dan lembu akibat wabak penyakit. Setelah memperolehi dana yang diwarisi oleh Agnes pada tahun 1908, pembinaan istana akhirnya berkenaan dapat diteruskan. William telah mengaji 70 orang buruh mahir dari Madras, India untuk menyiapkan kediaman beliau. Kebanyakan bahan binaan hiasan seperti batu marmar adalah import dari India, sementara jubing yang digunakan juga diimport dari Itali pada tahun 1904. Batu bata jenis aprikot yang digunakan dibuat di Melayu, begitu juga dengan kayu cengkang yang menghiasi jenam pintu dan pikap istana berkenaan. Kualiti batu cengkang sememangnya diakui serta mampu kekal utuh selama 200 tahun lamanya. Oleh kerana pada ketika itu simen tidak ada di Malaya, maka dinding istana tersebut dibina dengan kaedah yang sangat unik, iaitu dengan menggunakan campuran putih telur itik, pasir, kapur, gula merah dan madu. Dengan seni binanya yang mempunyai asimilasi konsep Greco-Roman, Moorish dan India, istana ini sememangnya unik. Malah binaannya seumpama tidak dapat dilihat di mana-mana Malaya ketika itu. Menurut Tajuddin Yaakob, pengurus istana Kelly, pembinaan istana ini tidak menggunakan paku, besi atau jentera berat.
Menurut beliau lagi, seandainya lift di menara Istana Kelly dapat disiapkan, maka bangunan itu akan menjadi bangunan pertama di Malaya yang mempunyai lift. Istana ini juga dikatakan mempunyai 3 terowong di bawahnya. Terowong yang pertama menuju ke kuil Hindu yang berada kira-kira 500 meter dari istana. Terowong kedua menuju jalan keluar yang berada betul-betul berdekatan kereta milik keluarga Kelly. Laluan terowong ini dikatakan telah runtuh dan kereta berkenaan tertimbus di bawah runtuhan tersebut. Terowong terakhir iaitu terowong ketiga masih kekal misteri ke mana arah tujunya. Terowong pertama dan kedua memang telah diketahui sejak istana ini ditinggalkan, tetapi terowong ketiga hanya ditemui pada 2003 secara tidak sengaja. Ianya ditemui sewaktu Jabatan Kerja Raya menjalankan kerja-kerja membuat jalan raya di KM4 Jalan Gopeng. Projek berkenaan terpaksa dihentikan selama 3 hari setelah terowong berkenaan ditemui. Suatu ditemui, terowong yang berketinggian 1.5 meter dengan lebar 1 meter itu dalam keadaan ditenggelami air. Asal suatu istana ini dibina menunjukkan ianya mempunyai 14 buah bilik yang mempunyai fungsi yang berbeza. Setiap bilik ahli keluarganya yang terdapat di tingkat 1 mempunyai laluan tangga yang akan digunakan ketika kecemasan. Antara bilik yang terdapat di dalam Kelly Castle adalah yang pertama, bilik linen. Rumah besar zaman Victoria biasanya mempunyai sebuah bilik linen ataupun dikenali sebagai store linen di mana linen bersih bagi katil dan meja disimpan. Bagi tujuan ini, persekitaran yang kering amat penting. Kedua ialah bilik tetamu. Bilik tetamu paling atas. Anak tetangga membawa tetamu ke bumbung dengan gelanggang tenis yang hampir siap dan halaman besar untuk pesta yang elegan. Daripada bumbung, tetamu boleh melihat pemandangan taman yang luas dihiasi rimbunan pokok, bunga dan pokok kelapa, tasik serta garaj yang cantik membolehkan muat 4 buah kereta model terkini. Ketiga ialah bilik tetamu. Bilik tetamu kedua. Kemuncak pasaran timah diikuti dengan kemuncak pasaran getah mewujudkan ramai jutawan di Lembah Kinta. Keluarga Kelly Smith sebagai sosialis yang aktif tentunya akan meraihkan ramai antara mereka selain daripada para pentadbir kerajaan kolonial yang berkuasa dalam pemberian permit tanah dan kontrak kerajaan yang besar. Seterusnya, yang keempat ialah bilik utama, di mana dindingnya dihiasi frieze neoklasika yang halus dan elegan yang direka bentuk menjadi latar belakang hasil seni. Ianya juga mempunyai sebuah tangga yang membawa ke lantai bawah tanah dan keluar rumah agam. Kelima adalah bilik mandi dan laluan rahsia. Bilik Anthony bersama dengan bilik Helen menerusi bilik mandi dan laluan rahsia. Terdapat sebuah tangga menuju ke tingkat bawah dan keluar rumah agam ini. Keempat adalah bilik anak perempuan. Bilik ini asalnya adalah untuk Helen. Bilik ini telah diselesaikan sekitar tahun 1910. Para pengunjung pernah melaporkan terlihat roh Helen di bilik ini. Dia akan muncul dari pintunya untuk beberapa saat sebelum menghilang. Dia digambarkan sebagai seorang kanak-kanak perempuan berumur 6 tahun dengan rambut keriting dan memakai blaus putih. Ini menimbulkan suatu persoalan aneh kerana Helen telah meninggalkan Malaya dengan bapanya pada tahun 1926 dan tidak pernah kembali ke Malaya selepas itu. Dia telah dipercayai menetap di Kanada atau England untuk membina keluarganya sendiri. Bilik anak lelaki. Bilik ini pada asalnya adalah untuk Anthony. Dia dilahirkan pada tahun 1915, 11 tahun selepas kelahiran kakaknya Helen. Bilik ini bersama dengan bilik kakaknya menerusi bilik mandi. Anthony telah pulang ke Britain dengan ibunya bagi tujuan pelajaran. Dia merupakan seorang juruterbang dan telah meninggal ketika Perang Dunia Kedua. Dia telah meninggalkan seorang anak lelaki. Yang ke-8 adalah bilik simpanan arak dan terowong. Di hujung jalan ini merupakan bilik simpanan arak Kelly Smith dengan para yang mampu menyimpan sehingga 3,000 botol arak. Sebuah terowong terletak di bawah bilik simpanan arak ini. Spekulasi menyatakan bahawa terowong rahsia ini berfungsi sebagai jalan keluar ketika kecemasan untuk pergi ke kuil Hindu 500 era dari sini.
Yang kesembilan adalah bilik sembahyang. Keluarga Kelly Smith merupakan penganut Katolik dan ini merupakan meja sembahyang mereka. Bata aprikot pada dinding ini berusia 100 tahun dan dihasilkan di sini oleh pekerja India dari Madras. Yang ke-10 pula adalah ruang tamu. Ruang tamu merupakan interpretasi bagaimana ruang tamu Kelly Smith mungkin dihiasi ketika dulu berdasarkan gambar-gambar keluarga di Keller's House yang bersambungan dengan bangunan ini. William gemakan perabot dan kemasan barang perhiasan dan gaya seni bina yang unik. Ke-11 adalah bilik bacaan. Dahulu, ini mungkin bilik bacaan Kelly Smith. Ramai pengunjung istana ini telah terdengar suara dan bunyi bagaikan sebuah majlis formal sedang diadakan. Apabila seorang melangkah masuk ke bilik tersebut, suara-suara itu akan beralih ke bilik yang lain. 12 adalah ruang. Ini merupakan ruang makan Kelly Smith. Bilik yang bersambung mungkin telah digunakan dahulunya sebagai pantry atau store tatkala hidangan disediakan di dapur yang di sebelah rumah agam ini. Pintu dan tingkapnya mempunyai gerbang bulat, kasu, kuda mogo yang telah dipasangkan pada rangka kayu jati. Yang ke-11 pula adalah ruangan dapur. Ini merupakan dapur Tuan Kelly Smith. Kelihatan bekas ovennya diperbuat daripada batu dan sudah berusia lebih daripada 100 tahun. Dan terakhir ialah rumah Kellers. Ini adalah Keller's House, iaitu rumah pertama Tuan Kelly Smith yang diduduki bersama keluarganya. Ianya dibina pada tahun 1905. Sebahagian daripada rumah tersebut ini telah runtuh semasa Perang Dunia Kedua. William sangat terdesak untuk menyiapkan segala kediaman tersebut. Tambahan pula Agnes telah melahirkan anak kedua mereka iaitu Anthony. Kesan wabak penyakit Spanish flu telah mengorbankan ramai pekerja menyebabkan pekerja ladang yang kebanyakannya berasal dari India berada dalam ketakutan. Mereka merasakan perlu mendapatkan perlindungan daripada Tuhan mereka, lalu memohon William Kelly Smith membina sebuah kuil untuk dewa. Sebuah patung berupa beliau telah diukir dan diletakkan bersama patung-patung dewa yang lain di atas bumbung kuil berkenaan. Ada juga maklumat yang mengatakan William Kelly pulang ke England untuk membawa balik set lift yang ingin beliau pasang di menara istananya. Malangnya, sewaktu berada di Portugal, William telah diserang penyakit radang paru-paru yang kronik. Beliau akhirnya meninggal dunia di Lisbon pada 11 Disember 1926 pada usia 56 tahun. Setelah kematian suami, Agnes telah meninggalkan Melaya. Tetapi sebelum itu, beliau telah bertindak menjual segala harta milik mereka termasuk istana Kelly. Ladang milik Kelly juga telah dijual kepada syarikat Harrison dan Crossfield. Syarikat yang mulai mengambil alih ladang berkenaan ternyata tidak berminat dengan projek istana tersebut, lalu mengarahkan pembinaannya tidak diteruskan dan dibiarkan begitu sahaja. Maka pembinaan istana Kelly Castle terhenti pada tahun 1926. Anthony Kelly Castle pula telah maut dalam Perang Dunia Kedua dan Helen tidak pernah pulang ke Kelly Castle. Tinggalan yang ada pada rumah pertama milik Smith yang berada di belakang rumah agam hanyalah laluan pejalan kaki dan beberapa bahagian dinding yang sudah runtuh. Kelly Castle telah dibaik pulih dan kelihatan seperti tidak pernah diusik semenjak dari dulu. Dalam tahun 1995, dikisahkan 4 orang pemuda dari Tapah Perak buat pertama kalinya melawat istana Kelly. Mereka tiba di istana berkenaan kira-kira pukul 5 petang. Malangnya mereka telah didatangi oleh seorang lelaki yang dipercayai pengawal istana berkenaan dan dimaklumkan bahawa premis berkenaan telah ditutup kerana telah melewati tempoh melawat. Sebelum meninggalkan premis berkenaan, mereka telah sempat memandang ke arah pengawal tadi yang sedang menuju ke pondok pengawalnya. Di situlah baru mereka menyadari bahawa pengawal tadi tidak berkaki, sebaliknya melayang menuju ke pondoknya. Sejak itu, penduduk di sekitar sering melihat jelmaan berkeliaran sambil memerhatikan segenap sudut rumah, seolah-olah kecewa kerana tidak dapat menyiapkan banglo tersebut untuk tinggal di situ bersama isteri dan anak-anaknya. Akhirnya, Kelly Castle telah digelar sebagai istana hantu.
Kesimpulannya, secara keseluruhan dapat dikatakan bahawa tanpa melihat sejarah Kelly Castle, sejarah negeri Perak tidak akan menjadi lengkap. Kelly Castle juga sendiri mewakili sebagai tempat terpenting bukan sahaja dalam negeri Perak, malah dalam keseluruhan sejarah tanah Melayu kerana ianya merupakan istana pertama yang mempunyai lift dalam zaman kolonial dan telah melebihi 100 tahun. Dalam pada itu, Kelly Smith merupakan seorang insan yang mempunyai cita-cita dan visi yang tinggi yang telah mendedahkan sebuah istana yang memiliki pelbagai keunikan. Kelly Castle pada masa ini telah berubah menjadi tempat pelancongan manakala kuil Sri Maha Mariamman masih digunakan oleh masyarakat India tempatan.